Okey, hari ni 6 Ogos 2022 kita datang ke sini untuk buat satu laporan polis terhadap Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang berkaitan dengan isu perumahan, berkaitan dengan isu buat tuduhan yang tidak berasas. Sebab itu kita datang untuk kita nak bagi tahu bahawa kita buat serahan memorandum pada 9 Mac 2022 ini adalah melibatkan fakta dan kebenaran. Dan sekarang ini apabila Timbalan Ketua Menteri 2 membuat kenyataan-kenyataan yang tidak benar dan menyeleweng untuk melindungi seorang individu yang pernah bekerja dengan beliau, dia nak melindungi dan dia keluar kenyataan seolah-olah kita membuat satu fitnah. Ini individu yang kerja dengan dia, ini individu yang bekerja dengan dia ini, seolah-olah kita mengeluarkan kenyataan yang fitnah. Sebab itu pada hari ini kita datang, Mr. Ilham kita datang buat satu laporan polis dan kita nak bagi tahu bahawa kita turun pergi ke Komta pada 9 Mac adalah berdasarkan kebenaran hak dan fakta kita sebagai rakyat. Okey, Mr. Ilham. Selamat pagi, nama saya Ilham Heru. Saya adalah bekas pekerja staf Profesor Ramasamy. Saya telah berkhidmat 12 tahun lah. Saya nak kegiatan rasuah, skandal perumahan, bagai-bagai skandal berlaku. Saya datang hari ini untuk membuat laporan polis terhadap Ramasamy dan 3 orang kroni Ramasamy. Laporan ke atas Ramasamy adalah berhubung kenyataan akhbar Pejabat Timbalan Ketua Menteri 2 pada 10 hari bulan Mac 2022 dan Wipes News pada 9 hari bulan Mac 2022. Yang tidak benar, tidak berasas dan niat fitnah terhadap saya. Saya akan rujuk perkara ini kepada peguam saya untuk mendapat keadilan. Laporan polis yang kedua ini adalah ke atas orang kroni-kroni Ramasamy yang membuat kecoh, provokasi, sabotaj semasa menyerahan memorandum skandal perumahan. Mereka datang untuk mentahankan Ramasamy dan Jagadesan. Siapa dalam belakang mereka ini? Saya serah perkara ini untuk siasatan pihak polis. Dimaklumkan bahawa Jagadesan selepas kami serah memorandum pada 9 hari bulan, Jagadesan telah viralkan satu video fitnah terhadap saya. Saya sudah buat laporan polis terhadap Jagadesan mengenai video fitnah tersebut. Sekarang, beliau sedang disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Habis itu, saya nak bagi tahu sini, sejak 2017, saya berkali-kali telah memaklumkan isu rasuah ini kepada Ramasamy dan skandal perumahan terlibat Jagadesan berbantu kas beliau. Saya juga membuat beberapa laporan polis, SPRN dan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang berhubung perkara ini. Dan pada tahun 2019, selepas saya sedar Ramasamy tidak jujur, tidak tulus, tidak berintegriti dalam isu skandal perumahan tersebut ini, saya pun tak faham mengapa Ramasamy mempertahankan pembantu kas seorang penipu yang masih bekerja di pejabat TKM2 masa itu. Lagi satu, saya nak terangkan bagaimana Jagadesan berjaya mendapatkan satu unit rumah kos rendah. Harga dia 42,000 yang khususnya untuk golongan miskin B40. Untuk orang ibu tunggal, orang OKU. Dan rumah ini beliau dapat dalam masa yang singkat. Beliau telah sewakan rumah tersebut untuk mendapatkan sampingan, extra income. Mengikut syarat-syarat perumahan, memang beliau tidak layak mendapat rumah tersebut. Manakala kami faham ramai golongan miskin sedang menunggu bertahun-tahun sehingga sekarang. Saya juga mencabar Ramasamy untuk membuat laporan polis atau SPRM berkaitan salah laku saya. Dan saya juga akan membuat laporan polis berkaitan salah laku Ramasamy. Biar SPRM
menyiasat segala rasuah serta salah guna peruntukan kerajaan, curi wang persatuan, skandal-skandal pingat supaya tindakan SPRM boleh diambil terhadap siapa yang penyelewengan wang tersebut. Lagi satu, ini degradation pada 2020 dia surat pajak satu restoran Kare Kudi Group 150,000. Dia bayar 100,000 cash untuk Chettiar Stephen Cafe untuk menjaga untuk start berbuat perniagaan di Bayan Baru. Macam mana dia dapat duit banyak sangat ni? Saya boleh tuduh ini adalah duit-duit suapan dia terima dari rakyat miskin. Ini Ramasamy tak malu kah boleh simpan pegawai macam ini? Ramasamy faham, dia sedar rasuah ini berlaku di pejabat dia. Tapi dia tak tegas nak ambil tindakan ke atas degradation ini. Mengapa? Saya tak faham lah. Saya pun malulah kerja pejabat sana pada masa itu. Saya letak jawatan, saya keluar. Bersama-sama saya, 2 orang letak jawatan keluar. Inilah berlaku di sana. Terima kasih. Okey, kita tengok macam mana Jaga Tyson ni boleh bayar yang dikatakan oleh Mr. Ilham ni kepada satu perniagaan dengan kadar 100,000 lebih. Dan kita tengok dalam masa yang sama Jaga Tyson ni juga ditawarkan rumah 42,000. 42,500 ini adalah rumah untuk golongan miskin, golongan B40. Macam mana Jaga Tyson ni golongan yang miskin yang dapat rumah B40 yang rumahnya nilaian harga 42,500 dan dia boleh bayar untuk permulaan perniagaan 100,000 lebih. Ini perlu dia siasat. Tahukah berapa ramai lagi B40 yang tidak ada rumah tetapi kerja dengan P. Ramasamy, gaji lebih daripada kemampuan untuk duduk rumah B40, untuk duduk rumah, untuk beli rumah 42,500 dan boleh bayar pula restoran punya nilaian 100,000 lebih. Macam mana ini ditawarkan 42,500? Kita minta sebelum ni kita dah serahkan memorandum kepada pengarah perumahan. 9 Mac kita serahkan kepada pengarah perumahan dan kita serahkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita bagi tahu isu ini. Tetapi sekarang ni kita minta bahawa siasatan perlu dibuat ke atas P. Ramasamy. Dan kenapa kita datang sekali lagi? Ramasamy menafikan bahawa itu sebarang tuduhan yang kita buat kepada Jaga Tyson, tidak berlaku sebarang pertuduhan yang kita buat terhadap Ramasamy. Sebab itu kita datang sekali lagi, kita bawa bukti, kita buat laporan polis. Dan saya nak habaq, kita duduk di depan balai polis. Kalau kita penipu, kalau kita buat fitnah, tak ada satu orang berani duduk di hadapan balai polis cakap kebenaran tentang rakyat. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kami datang ke sini bersama-sama dengan beberapa NGO. Datang ke sini buat laporan ini untuk kerajaan, untuk polis, untuk SPRM siasat isu ini. Sebab ramai di Pulau Pinang ini, ramai tuan-tuan mohon rumah kos rendah ini lebih daripada 5 tahun tak dapat. Ada yang 10 tahun tak dapat. Sebab apa? Apa yang dibagi tahu oleh kerajaan DAP? Apa dia bagi tahu? Rumah tak ada, rumah tak cukup. Tetapi tuan-tuan, ini yang berlaku. Saya harap ini boleh diambil iktibar oleh kerajaan dan kita sebagai rakyat. Saya nak tahu, saya nak tengok wartawan pergi jumpa Ramasamy, tanya Ramasamy apa tindakan Ramasamy dalam isu ni. Kalau dia nafi, minta kepada Ramasamy nafi secara fakta. Sebab kita boleh bawa wartawan, kita boleh bawa pergi ke I-Park Sungai Hara dan kita boleh buktikan bahawa I-Park Sungai Hara ini adalah rumah Jaga Tyson yang disewa oleh seorang lelaki yang keluarganya Melayu. Betul? Okey tuan-tuan. Okay, kalau ada soalan boleh. Okey. Lagi satu, kita ada bukti bayaran resit ke akaun Jagan. 5,000 ini seorang ibu tunggal. Jagan minta suapan RM5,000.
So ibu tunggal ini dia bayar akaun Jagadesan 5,000. Ini bukti, satu bukti. Aisyah tunjuk ke Ramasamy dan bawa mangsa ini berjumpa dengan Ramasamy. Tapi masih tak ambil apa-apa tindakan. Lepas itu Jagadesan pergi balik ke mangsa-mangsa ini. Dia ugut mereka. Kalau hampa nak pergi buat laporan polis, saya pun akan buat laporan polis. Diorang bagi saya resah. So ini orang miskin, dia pun rasa takut lah. Nak pergi balai, nak pergi mahkamah. So biar pergi lah. Dia orang kata biar pergi lah. Malu lah. Macam ini. Lagi satu 4,000. Ini nama Nurjahan. Dia bayar jajan 4,000. Tapi ini 4,000 bayar cash. Habis tu jangan tak tahu kami nak bagi memorandum 9 hari bulan 9 hari bulan 8 hari bulan dia pergi jumpa Nurjahan, dia bayar balik 4,000 di Maybank. Ada bukti dia bayar balik. Kalau dia tak terima 44,000 ni, mengapa dia nak masuk akaun Nurjahan ini? Bukan satu orang dia bayar balik kat ramai orang. Itu pun bagus juga. Terima kasih lah. Orang pun tak telefon kami dekat. Terima kasih lah hampa dah bangkitkan isu ni. Kami dapat balik wang kami. Habis tu Jagadesan buat pula satu video. Dia kata dia fitnah terhadap saya. Dia kata saya curi wang persatuan. Saya Ramasamy pecat saya sebab saya tak tunjuk akaun kepada Ramasamy. Hey, ini saya nak bagi tahu, persatuan ini daftar dengan ROS, bukan dengan Ramasamy. Okey, lagi satu dia cakap saya minta suapan. Dia duduk saya minta suapan daripada orang yang terima pingat kerajaan. Saya buka kedai gunting rambut, saya buka restoran. Dia katakan saya curi dokumen di pejabat TKM 2. Dia menuduhkan saya seorang agama Kristian. Saya tukarkan orang India ke agama Kristian. Saya pernah ditahan polis selama 2 hari. Dia kata saya pernah tahan. Tengok rekod tak pernah. Habis tu saya tanya Jagadesan, mengapa tuduhan ini you tak buat report polis? Tak payahlah viralkan video ini. Pergi buat laporan polis. Biar polis SPRM siasat. Dia ada sampai sekarang dia tak buat laporan polis ini. Tahu? Mengapa dia tak buat laporan polis? Mana bukti? Saya minta dia. Saya sudah report perkara ini kepada polis. Dia sedang disiasat dalam Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih.